Salam sejahtera, anda menonton agenda awal ini dalam mana kita melihat kepada peralihan daripada fasa pandemik kepada fasa endemik, iaitu fasa di mana kita akan hidup bersama dengan COVID-19. Baru-baru ini kerajaan telah pun memutuskan untuk tidak lagi menggunakan pakai formula konvensional ataupun indikator yang mana menilai imuniti kelompok berdasarkan capaian sekurang-kurangnya vaksinasi 80% penduduk dewasa dalam mana usaha untuk membendung COVID-19. Fokusnya kini ataupun strateginya kini adalah untuk memvaksinasi seberapa banyak mungkin populasi penduduk kerana ini memandangkan penularan varian Delta yang mana menyebabkan sasaran imuniti kelompok perlu melebihi tahap yang disasarkan sebelum ini. Dan dari mana kita melihat kepada seberapa banyak lagi mungkin yang perlu divaksin. Satu lagi perkara yang perlu kita lihat adalah mengenai perkembangan semasa program imunisasi COVID-19 PICK yang membabitkan golongan remaja yang telah pun bermula sebenarnya pada 20 September 2021 yang membabitkan sekelompok ataupun sejumlah individu berumur 12 tahun hingga 17 tahun dengan jumlah keseluruhannya 3.2 juta remaja, dan difahamkan sasarannya sekurang-kurangnya 60% remaja bagi penerima bagi dos 1 menjelang November dan juga 80% akan mendapat 2 dos pada akhir Disember pada tahun ini. Jadi untuk bercakap berkaitan dengan program imunisasi COVID-19 PICK membabitkan golongan remaja, dan satu lagi perkara yang ingin kita beri tumpuan khususnya bahagian pengoperasian semula sekolah di talian secara Google Meet adalah Encik Zainal Abbas. Encik Zainal adalah pengarah bahagian pengurusan sekolah harian Kementerian Pendidikan Malaysia, dan seorang lagi adalah Dr. Saidatul Nurbaya. Dr. Saidatul adalah pakar perubatan kesihatan awam bahagian pembangunan kesihatan keluarga daripada KKM. Cik Zainal, kalau boleh saya nak mulakan dahulu diskusi dan juga perbincangan pada waktu ini bersama dengan Dr. Saidatul. Dr. Saidatul, ini berkaitan dengan program imunisasi COVID-19 PICK remaja, dan kita tahu dan juga telah pun dimaklumkan antara lain adalah sebagai usaha untuk memperluaskan akses kepada vaksin COVID-19. Selain daripada kita melihat pemberian vaksin di PPV sekolah, klinik kesihatan dan juga klinik swasta, kita juga melihat kepada pelaksanaan pemberian vaksinasi PICK remaja ini di 156 PPV awam dan PPV integrasi yang dilaksanakan secara janji temu melalui 3 kaedah. Yang pertamanya MySejahtera, walk-in dan juga vaksinasi berjadual. Mungkin pada waktu ini kita tahu dalam sehari, 2 hari, 3 hari ke belakang ini wujud kekeliruan dan juga kecelaruan yang timbul, yang tular beberapa hari ini khususnya di media sosial. Mungkin pada waktu ini mungkin boleh dijelaskan mengenai pelaksanaan melalui 3 kaedah yang berbeza ini. Yang pertamanya bagi pemberian vaksinasi di PPV ini di 156 ini kita memperkenalkan 3 kaedah Kaedah yang pertama kita panggil sebagai janji temu Untuk kaedah yang janji temu ini kita khususkan untuk murid daripada sekolah asrama yang mana bagi murid ini kita tahu bahawa sekarang sekolah belum dibuka. Jadi sebelum sekolah dibuka ni kita khususnya bagi mereka yang akan menghadapi peperiksaan dalam masa terdekat ini, kita akan memberi janji temu kepada mereka untuk datang ke PPV. Jadi bagi kategori murid asrama ni, PPV yang diberikan adalah berdekatan dengan rumah dan bukannya PPV yang dekat dengan sekolah. Yang pertama. Bagi kaedah yang kedua, kalau kita lihat di sini kita memperkenalkan satu kaedah kita panggil vaksinasi berjadual. Sebenarnya inilah yang banyak disalahertikan oleh ibu bapa kerana kita mengatakan bahawa kita memberi jadual untuk sekolah pada hari ataupun waktu yang tertentu. Dan bila dalam tempoh waktu ataupun hari ditetapkan itu, ibu bapa boleh membawa anak secara berjadual. Tetapi pengertian yang diberikan oleh ibu bapa, kalau kata hari ini, kita boleh pergi ke PPV ini pada bila-bila masa. Apa yang berlaku di bawah pengendalian PPV vaksinasi secara berjadual ini, di belakangnya sebenarnya Kementerian Pendidikan di peringkat daerah, begitu juga Kementerian Kesihatan dan Pendidikan di peringkat operasi di daerah telah duduk semeja dan memetakan sekolah mana nak pergi ke PPV mana, dan telah dijadualkan dan penjadual ini diberikan oleh pihak PPD kepada sekolah, dan sekolah
memaklumkan kepada ibu bapa. Jadi dalam konteks ini adalah untuk murid sekolah harian ya. Maknanya sekolah bila kita kata harian ini termasuk harian swasta dan juga harian kerajaan yang mana mereka akan diberi janji temu untuk ke sekolah untuk ke PTV. Jadi tak perlulah ibu bapa bergegas untuk ke PTV ya. Ikut janji temu yang telah ditetapkan oleh pihak ke sekolah. Dan yang ketiga ya adalah kita katakan tadi sebagai betul-betul walk-in. Walk-in ini dia ada kota ya di sesuatu PTV dan biasanya kota ni tak banyak dan kota ini kita khususkan untuk berapa kategori remaja. Yang pertama mereka yang kita kata mereka tidak bersekolah, mereka yang bekerja berumur di bawah 17 tahun. Yang kedua di bawah 17 tahun yang ada di kalangan mereka ini sebenarnya telah pun masuk ke IPTA ataupun IPTS pada umur yang muda. Jadi mereka ini belum lagi berumur 17 dan mereka kita benarkan walk-in. Dan kategori ketiga adalah mereka yang kita kata sebagai remaja yang menjalani persekolahan di rumah ataupun homeschooling ya. Jadi ini tiga kategori yang kita kata akan berlaku di PTV di mana secara ringkasnya walk-in hanya dibenarkan untuk mereka daripada yang tidak bersekolah, mereka yang homeschooling dan juga mereka di bawah 17 tahun yang berada di IPTA ataupun IPPS. Untuk sekolah harian, mereka kena ikut jadual yang telah ditetapkan oleh sekolah. Manakala di sekolah asrama, mereka akan diberi janji temu melalui Mas Sejahtera ke PTV mereka. Itu secara ringkasnya tentang kaedah pelaksanaan di PTV. Okey, baik. Terima kasih doktor daripada penjelasan berkaitan dengan 3 kaedah yang ditetapkan khususnya melihat kepada perjalanan untuk program imunisasi COVID-19 PICK remaja telah pun dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Dr. Saidatul sendiri dan tadi pun diberi sedikit penjelasan atas kekeliruan yang timbul khususnya dalam kalangan ibu bapa berkaitan dengan kaedah walk-in di PPV awam. Nanti saya nak tanyakan lagi khususnya ada berkaitan dengan yang kes ataupun yang tular di media sosial, mungkin ada apa alasan yang digunakan. Tapi untuk waktu ini saya nak bersama dengan Cik Zainal. Cik Zainal, dalam mana kita bercakap tentang sesi pengoperasian sekolah yang akan dibuka secara berperingkat bermula pada 3 Oktober dan mana kita bercakap tentang ke arah mewujudkan gelembung pendidikan dan juga persekolahan yang selamat ini, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini apa peranan khususnya bagi KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia secara khususnya dalam membantu dan juga dalam terlibat sama dalam menjayakan pelaksanaan program vaksinasi remaja ini? Sebaik saja diluluskan untuk murid-murid ataupun remaja ini divaksin, KKM juga telah mewujudkan laman web vaksin anakku dan guru-guru di sekolah juga sebenarnya telah pun bersama-sama dengan KKM dengan database yang ada di kementerian ini, kita sekali lagi menyenaraikan supaya listing itu berlaku juga di dalam sistem bersama-sama KKM dan juga CITF dan selepas itu agak mudah untuk kita terus mendapatkan diskusi untuk kita menyusun pula dari segi jadualnya. Jadi sebagaimana yang Dr. Saidatul berkata tadi, di peringkat yang paling bawah itu selepas perbincangan di peringkat kementerian, kita melakukan pendaftaran bersama JPN, Jabatan Pendidikan Negeri dan juga pejabat-pejabat pendidikan daerah untuk kita terangkan kepada mereka proses yang akan berlaku ini. Seterusnya di peringkat daerah itu sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Saidatul tadi, peranan yang dimainkan oleh pusat pejabat pendidikan daerah bersama-sama PKD, Pusat Kesihatan Daerah ini untuk duduk bersama berbincang mengenai jadual-jadual yang untuk mengatur pusat-pusat vaksinasi, juga untuk mengatur sekolah-sekolah mana yang akan pergi ke pusat tersebut berfokuskan kepada daerah terbabit. So far yang kita lihat proses itu di peringkat awal, antara kedua-duanya kita berjaya untuk menyenaraikan lebih 700 pusat yang boleh digunakan, boleh dioperasikan sebagai PPV pada ketika itu, dan seterusnya menyusun jadual bagi sekolah-sekolah. Sebaik saja jadual itu disusun, persetujuan antara PKD dan PPD itu tadi, di peringkat PPD menyerahkan pula jadual-jadual
tarikh-tarikh tersebut kepada pihak sekolah, kepada pengetua guru besar yang seterusnya memberikan kepada guru-guru kelas. Jadi guru-guru kelas ni kemudian in turn will forward the message, akan hantar pesanan-pesanan itu berserta jadual-jadual kepada para ibu bapa. Di peringkat awal tu ibu bapa ada juga yang tertanya-tanya, betul ke ni, scam ke ni? Tetapi lama kelamaan dengan engagement yang kita adakan dengan guru-guru adakan dengan ibu bapa ini, mereka mendapat tarikh temu janji. Tetapi Fauzi, sebagaimana yang kita ketahui, bagi program vaksinasi remaja bersekolah ini, dari 12 hingga 17 tahun, kita ada 2.535 juta orang murid. So the process of course will take slightly longer time. Bagaimana yang Dr. Sadato kata tadi, by end of February, end of November, jangkanya 60% murid-murid ini akan dapat divaksin. Dan kalau kita lihat data sekarang ini dah lebih 60,000, dah lebih 600,000 yang telah pun divaksin pada ketika ini. Dan ini sebenarnya basically will translate to about 23%, 24% lebih kurang yang telah divaksin setakat ini. Dan kita harapkan dan kita jangkakan dengan sebulan lagi, bulan November itu, we will certainly achieve the target. Baik, kembali dalam agenda awal ini, kita masih lagi bersama dengan Cik Zana Abbas. Cik Zana Abbas adalah pengarah bahagian pengurusan sekolah harian daripada KPM, dan seorang lagi adalah Dr. Sadato Nurbaya, iaitu pakar perubatan kesihatan awam bahagian pembangunan kesihatan keluarga daripada KKM, yang mana pada waktu ini kita memberi fokus khususnya berkaitan dengan program imunisasi COVID-19 PICK remaja dan juga menjelang pengoperasian semula sekolah. Baik, Dr. Sadato, mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan apa sebab yang boleh terjadi timbulnya kekeliruan dalam kalangan ibu bapa apabila tular dalam beberapa hari kebelakang ini PPV awam secara khususnya sesak, dan mungkin boleh dikongsikan apa alasan-alasan yang mereka selalu gunakan untuk ambil jalan mudah untuk menghantar anak-anak ataupun remaja ini untuk menerima vaksin. Ini satu soalan yang sebenarnya sangat menarik di mana merupakan satu cabaran kepada Cik Zainal, kepada KPM dan juga kepada KKM kerana kami terpaksa now bekerja keras menerangkan perkara apa yang berlaku dan bagaimana kita mengelakkannya. Pertama, kita faham dengan peningkatan kes yang banyak, kemudian ada kita tahu bahawa KPM memaklumkan 3 Oktober sekolah akan mula dibuka dan setahun peperiksaan muka masuk. Jadi ibu bapa mula merasa gusar. Ada antara mereka belum lagi menerima vaksin. Kemudian kalau kita lihat pula, tadi Encik Zainal mengatakan 2.5 juta ini murid ataupun remaja 12 hingga 17 tahun yang ada dalam sistem pendidikan Tetapi mengikut Kementerian Kesihatan Statistik daripada Jabatan Statistik, kita sebenarnya ini 3.2 juta remaja 12 hingga 17 tahun. Kalau kita ikut pengiraan ini, 700,000 ni adalah mereka yang di luar sistem pendidikan di bawah KPM. Mereka mungkin berada di sekolah tahfiz, sekolah antarabangsa. Malah mungkin juga mereka berada di institusi-institusi yang tidak, pendidikan yang tidak berdaftar, dan ada juga mereka yang tidak bersekolah. Jadi untuk kami bilangannya lebih besar daripada 2.5 juta. Jadi 2.5 juta ni kita dah nampak di dalam kita punya data. Ini kita boleh aturkan. Tetapi apabila yang berlaku di PPV yang semenjak kita umumkan 23 hari bulan boleh pergi ke PPV, ibu bapa mula walk in tanpa temu janji. Ini kita dapati contohnya di beberapa PPV yang besar di Selangor dan di Kuala Lumpur. Ibu bapa mereka menganggap mereka boleh berjalan terus tanpa temu janji ke PPV tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pula di kalangan ibu bapa yang dia dah ada temu janji. Sebenarnya dia diaturkan supaya datang pukul 10, antara 10 hingga 12 atau 2 petang hingga 4 petang. Tapi apa yang berlaku, ibu bapa berkumpul dan datang di sebelah pagi.
Ini isu yang kita hadapi di mana kita dapati pengurus-pengurus PPV ini terpaksa menenangkan ibu bapa, memaklumkan bahawa temu janji ini tidak ada tanpa temu janji, melainkan kategori yang saya nyatakan tadi. Ia agak mencabar kerana ada antara ibu bapa tu yang enggan pulang. Mereka ingin juga anak mereka menerima vaksinasi pada hari yang sama. Selain itu, walaupun saya rasa Encik Abbas di bahagian pendidikan dan kesihatan, kita menegaskan hanya seorang dewasa saja menemani anak. Tetapi apa yang berlaku, kita dapati seorang anak itu datang dengan ibu dan bapanya. Jadi bermakna kita, kalau kata orang dewasa sebelum ni, apabila kita bagi satu appointment, satu orang dewasa itu yang datang. Tapi bila dalam segi kanak-kanak remaja ini, kita bagi satu appointment, kita membenarkan dua orang yang datang, iaitu remaja dan penjaganya. Tapi apa yang berlaku instead of dua, yang datang itu ada 3 orang. Jadi sepatutnya 100 yang disuntik, dia menjadi 300 contohnya yang berada pada satu-satu masa. Ini juga menimbulkan kekeliruan. Selain dari itu, kita nak mohon kepada ibu bapa yang di luar sana, sebelum ke PPV ni, kalau dapat temu janji, tolong semak temu janji dan update. Sebab berlaku juga di mana ibu bapa tidak upload data MySejahtera anak. Tetapi apabila sampai di PPV, barulah memohon petugas melakukan. Apa yang berlaku ini menimbulkan kesesakan di pendaftaran. Jadi ada yang terlupa bawa IC untuk pengesahan dan sebagainya. Jadi amat penting bahawa apabila ibu bapa nak datang ke PPV ini, memastikan mereka bawa dokumen-dokumen penting seperti kad pengenalan, kad pengenalan ibu bapa, anak, kalau ada MySejahtera, upload MySejahtera. So apa yang kita apabila selepas ini berlaku, kita di peringkat PPV telah mengambil beberapa langkah penambahbaikan. Pertamanya di peringkat PPV, kita katakan bahawa sekarang mereka akan menyediakan laluan. Laluan untuk mereka yang temu janji dan mereka yang boleh walk in. Bila kita kata temu janji tadi, 2 kategori. Yang pertama, murid sekolah asrama. Yang kedua, yang diberi janji temu vaksinasi berjadual. Dan akan ada kota. Kita mohon untuk mereka yang daripada kategori yang walk in ini kena memahami bahawa pengoperasian di PV ini bergantung kepada jumlah vaksin yang ada pada satu hari. Apabila kota ini telah habis, maka kita akan memaklumkan kepada ibu bapa tadi yang mereka perlu pulang kerana kita telah kehabisan kota vaksin. Dan kita akan memberikan mereka nama murid remaja tadi akan diambil dan kita akan beri mereka janji temu yang baru supaya mereka akan memudahkan dan tidak bersesak di PPV itu nanti. Yang keduanya kita juga dari segi komunikasi, saya rasa Encik Zainal dan tim kami kena terus bekerja keras, continue mengatakan mesej yang sama. Sekolah harian tidak boleh walk in, ikut jadual temu janji. Sekolah asrama tunggu temu janji melalui MySejahtera. Kami kena continue mengatakan mesej ini dan kita memohon bantuan Kementerian Pendidikan juga untuk mempercepatkan proses memberi jadual itu kepada ibu bapa. Sebab kita faham apabila ibu bapa tengok sekolah anak rakannya dah dapat, anak saya tak dapat, menimbulkan satu kegusaran. Jadi kami akan bekerja dan memohon di peringkat operasi kami untuk mempercepatkan jadual ini dikeluarkan supaya semua parents tidak lagi risau dan tertunggu-tunggu bilakah jadual anak mereka akan berlaku. Itu seperti ringkasnya kita kata itulah apa yang kita akan
lakukan. Alang-alang Encik Zainal ada dekat sini, saya nak tanyakanlah seperti yang diharapkan, bagaimana nak mempercepatkan bagi jadual penggiliran ataupun jadual giliran bagi anak-anak ataupun remaja yang bersekolah ini untuk mendapatkan suntikan vaksin mereka. Dan mungkin saya boleh tanyakan sedikit, kita tahu cabaran bagi proses pemberian vaksin di bandar mungkin jauh beza dengan sekolah-sekolah ataupun mereka yang berada di luar bandar, apatah lagi di kawasan pedalaman. Mungkin boleh dikongsikan berkaitan dengan bagaimana nak mempercepatkan dan juga bagaimana nak mempermudahkan proses imunisasi remaja ini, khususnya bagi mereka ataupun golongan remaja yang berada di luar bandar dan juga di kawasan pedalaman. Fauzi, kalau kita lihat sebagaimana yang dinyatakan tadi, memang dalam 1-2 hari ini agak bersesak di pusat-pusat vaksinasi. Tapi kita perlu ingat juga bahawa program vaksinasi ini baru dilancarkan pada 20 hari bulan. Hari Isnin lepas baru dilancarkan. Jadi dalam tempoh kurang seminggu ni, begitu ramai yang telah begitu excited untuk dapat vaksin ini, terutama di kalangan pelajar sendirilah. Sebab itu ramai yang menyerbu pusat-pusat vaksinasi ini. Tapi sebenarnya dalam tempoh seminggu ini dengan bilangan lebih 600,000 yang telah divaksin itu di peringkat pelajar-pelajar sekolah adalah satu angka yang cukup baik. We have already achieved 23% lebih murid yang divaksin ini. Kalau kita lihat, kalau saya boleh bagi contoh, satu sekolah di Salak Tinggi, Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Salak Tinggi. Pada hari Rabu lepas, ibu bapa diberikan jadual bahawa anak-anak mereka akan disuntik pada 1 dan 2 hari bulan Oktober. Ya, tetapi apabila diumumkan bahawa ada PPV awam ini akan digunakan sebagai pusat untuk vaksinasi secara walk-in ataupun dengan temu janji berjadual tadi, maka pihak PPD sebenarnya telah pun berhubung dengan pantas dan akhirnya melaksanakan jadual dan memberikan temu janji. Kalau hari Rabu temu janjinya pada 1 dan 2 hari bulan, by hari Khamis tu sekolah dah dapat jadual bahawa anak-anak mereka boleh disuntik pada 23 hari bulan. Jadi sepatutnya 1-2 Oktober, tapi 23 hari bulan murid-murid sekolah itu diberikan namanya telah dapat suntikan vaksin di MMU, pusat vaksinasi MMU. Jadi kita memang sentiasa bekerjasama dan kita akan usahakan lagi lah untuk mempercepatkan pengagihan senarai-senarai nama ini. Tapi sebenarnya memang telah disusun dengan rapi. Cuma mungkin persepsinya pada ketika itu, Fauzi, ialah pada peringkat awal proses vaksinasi itu, kami dimaklumkan bahawa tumpuan kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 4 ni. Kelas-kelas peperiksaan ini yang akan masuk terlebih dahulu. Kerana kita umumkan pengoperasian sekolah itu apabila dibuka pada 3 hari bulan dan 4 hari bulan Oktober ini, ialah secara berperingkat berdasarkan kepada fasa plan-plan pemulihan negara. Jadi fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4. Dan kalau di peringkat awal tu bagi negeri-negeri fasa 2, fasa 3, fasa 4, yang menjadi pelajar-pelajar yang pertama yang akan masuk ialah pelajar-pelajar kelas-kelas peperiksaan. Dan itu saya rasa akan memberi lebih masa sebenarnya untuk proses vaksinasi itu berlaku dengan lebih banyak lagi. Jadi saya menggesa kepada para ibu bapa untuk bersabar kerana akan ada jadualnya untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Sebagaimana di awal tadi saya nyatakan, kita beri keutamaan pada ketika itu kepada pelajar-pelajar tingkatan 4, tingkatan 5, 16 dan 17 tahun ini terlebih dahulu. Dan kemudian dalam pertengahan minggu ini kita dimaklumkan, we can start vaccinating the 12-year-old as well, 12 hingga 17. Jadi kita akan pergiatkan dan I think kerjasama di peringkat PPD dan di peringkat jabatan bersama-sama PKD dan juga Jabatan Kesihatan Negeri sangat penting dalam usaha ini. Saya mungkin ada berbaki lebih kurang dalam 2 minit akhir ini. Mungkin boleh dikongsikan khususnya berkaitan dengan apa tanggungjawab, mungkin nasihat sedikitlah khususnya bagi ibu bapa yang akan menghantar, yang belum lagi anak-anak mereka yang belum lagi menerima temu janji untuk program imunisasi COVID-19 ini. Mungkin apa nasihat untuk pastikan program ini akan terus berjalan dengan secara teratur? Tempoh untuk vaksinasi ini, kalau kita cakap di awal tadi, sehingga November sehingga Disember tahun ini,
dan akan diteruskan selagi mana ianya diperlukan. Jadi para ibu bapa sebenarnya harus sentiasa keep in contact, sentiasa berhubung dengan guru-guru di sekolah untuk memastikan bahawa anak-anak mereka tidak tercecer. Dan semestinya juga saranan kepada para pengetua, guru besar dan juga guru-guru kelas yang berada di sekolah untuk terus mempercepatkan proses diskusi dan juga perhubungan dengan PKD untuk mendapatkan tarikh-tarikh dan juga pusat-pusat vaksinasi ini supaya boleh disusun dengan lebih cepat. Kita tahu keutamaan pada awal itu telah pun terbuka kepada semua bagi 12 dan 17 tahun dan kita harapkan by Oktober ini, sehingga bulan Oktober ini apabila sekolah dibuka sama ada 3 ataupun 4 Oktober dan kemudian 17-18 Oktober itu di peringkat yang kedua bagi negeri-negeri fasa 4 itu boleh kita operasikan dengan lebih selamat. Kerana kita kata terlebih dahulu guru-guru AKP dan juga pekerja perkhidmatan sokongan di sekolah ini telah pun hampir lebih daripada 90% divaksin. Kalau guru-guru itu lengkap divaksin, kita ada lebih kurang 91% yang telah pun lengkap divaksin. Kalau saya boleh lihat kepada data itu, kita ada daripada 413,000 orang guru, hanya tinggal 8,432 yang belum divaksin. Jadi guru-guru yang akan bertugas bersama anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya semuanya telah dilindungi, telah lengkap divaksin dan mereka ini yang akan mengajar secara bersemuka. Jadi ada masa sebenarnya untuk tempoh vaksinasi ini dilaksanakan dengan baik, dengan teratur dan saya harapkan kerjasama daripada para ibu bapa untuk sama-sama kita bersabar dan kalau katakan terlalu lama mungkin terus hubungi guru kelas. Guru kelas akan lebih boleh memberikan penjelasan yang lebih tentang bagaimana ataupun bila serta di mana proses vaksinasi itu dapat dilakukan. Okey, baik. Terima kasih kepada Encik Zainal Abbas. Encik Zainal adalah pengarah bahagian pengurusan sekolah harian KPM dan Dr. Saidatul Nurbaya. Dr. Saidatul adalah pakar perubatan kesihatan awam bahagian pembangunan kesihatan keluarga daripada KKM yang mana kedua-dua tetamu pada waktu dan juga pada hari ini berkongsi sedikit pandangan khususnya berkaitan dengan program imunisasi COVID-19 PICK remaja dan juga menjelang pada pengoperasian semula sekolah. Saya kira itu saja untuk waktu ini dalam agenda awal ini. Kita jumpa lagi.